dia berlainan Sarawak dengan Melaka tu berlainan ya. Melaka tu masih ada dia punya masa penggal itu wujud sampai tahun 2023. Baru Melaka tu dia punya penggal tamat. Tapi Sarawak penggal dia dah tamat pada 7 hari bulan Jun 2021. Dia hanya wujud daripada 7 Jun tu hingga 1 Ogos sebab pengisytiharan darurat pada bulan Januari. Lepas tu sambung darurat oleh kerana keadaan pandemik. Dengan sekarang yang akan bakal berterusan hingga bulan 1, hujung bulan 1 baru dia tamat ya. Tetapi kalau nak selepas bulan 1 tu secara automatik itu masa tu adalah musim landas orang Sarawak ataupun musim tengkujuh ya. Musim tengkujuh Sarawak mula pada bulan Januari hingga bulan 3. Bulan 4 baru dah habis. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, selain daripada tu, yang pertama tadi ialah mandat tak ada lagi dah. Kerajaan Sarawak tu adalah kerajaan tidak ada mandat semenjak tu. Hanya mandat diwujudkan di bawah undang-undang ordinan darurat. Yang keduanya tu tadi pasal musim tengkujuh tadi. Yang ketiga ialah berhubung dengan selesai tak SPR melaksanakan undi 18 pendaftaran secara automatik. Mungkin ada tak ramai yang kenal bahawa sinarai automatik ni apabila orang tu sampai saja umur dia 18, hari yang ke-18 tahun tu nama dia terus tercatat dalam sinarai pilihan raya. Apabila sampai pada 1 Januari 2022. Jadi maknanya orang yang dah mati dalam tu, orang gila dia dah masuk dalam situ, orang masuk penjara masuk di situ, orang yang anak berdaftar di Malaysia dah migrate ikut keluarga dia keluar negara pun masuk dalam tu. Selain daripada itu juga ada kelompok-kelompok yang tertentu secara automatik akan termasuk dalam sinarai itu. Dan ada sekarang hampir 7,000 jumlah orang yang berdaftar umur daripada 90 hingga 160 lebih tahun. Orang ini kita belum tentu hidupkah masih atau dah meninggal. Oleh kerana automatik. Jadi itulah kenapanya kalau diadakan pilihan raya pada ketika itu berlaku kepayahan. Apa dia saya panggil multiple petition ke mahkamah bakal berlaku selepas tu. Makna kerajaan yang dipilih pada masa itu apabila sinarai ini tak betul mungkin mengalami satu tidak stabilan kerajaan. Jadi keputusan membubarkan dewan pada 3 hari bulan dan mungkin mengadakan pilihan raya dalam 46 hari ini. Bukan mungkin, mesti diadakan 60 hari ini. Mungkin diadakan sebelum 31 Ogos adalah pilihan yang terbaik untuk negeri Sarawak. Yang daripada sudut kesihatannya pula, kalau kita lihat, Sarawak sekarang 480 hingga 500 lebih dia punya COVID tu. Tetapi yang stage 4 dan 5, hanya 7 orang, 8 orang, 6 orang macam tu saja. Maknanya begitu sedikit sekali. Keseluruhannya tu ialah 1 dan 2 saja. Orang stage 1 ni kadang-kadang dia tak tahu pun, tak ada, dia punya simptom tak ada. Jadi dalam keadaan demikian makanya dia boleh mengadakan tu. Lagipun negeri Sarawak tu luas. Berapa puluh distrik dia tak ada langsung, zero daripada COVID ni. Jadi dalam keadaan demikian kerajaan SPR untuk menguruskan ini MKN, KKM dan perlu melihat SOP ketat dijalankan. Itu satu. Yang kedua, Sarawak boleh menghadkan kemasukan orang ke Sarawak. Bukan macam di Melaka. Semua boleh masuk sekarang. Dia pergi melancong lah, lawat bapak, lawat mak lah. Bertahun-tahun tak datang melawat pun datang melawat sekarang. Tetapi di Sarawak dia boleh bataskan tu untuk menghadkan kesan daripada luaran. Oleh kerana Sarawak kontrol dia punya immigration sendiri. Dan dia tak ada border dengan negeri selain daripada dengan Sabah. Itu pun di hulu.
tak ada pun nak masuk daripada situ, sepetang. Jadi dalam keadaan demikian, jauh lebih selamat keadaan di negeri Sarawak dibandingkan dengan Melaka.